Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat datang dan selamat datang kembali ke Borak Santai Live Talk Show. Sebuah rancangan di YouTube yang membincangkan topik menarik dan berkongsi pengalaman sebenar melalui 3 segmen, iaitu teknologi, isu semasa dan kehidupan. Pada anda yang sedang menonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe jika anda belum. Dan pada anda yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih kepada anda atas sokongan anda terhadap channel ini. Baik, untuk anda di luar sana, kita pun dah lama tak bersua muka. Hari tu kita rasa macam, oh okay, kita nak take a break sekejap. Okay, kita buat season 2. Apa yang berbezanya kita nak buat kat season 2 ni, korang boleh tunggu dulu. Okay, hari ni kita akan start season 2 punya first episode. So korang tunggu je lah. Adalah kelainan sikit. Kalau dulu PKP kita buat secara atas maya. Ya, betul. Kita pakai apa, Skype, lepas tu kita pakai OBS apa semua kan. So itu dululah, cerita dulu. Sekarang kita dah boleh cross border, kita dah boleh cross country. Semua benda, cross country semua boleh dah. Apa lagi, kita travel lah bro. Alright. Okay, so see you soon guys. Let's go. Alright. So untuk korang kat dalam yang tengah tengok kan, korang yang tengah tengok sekarang ni, kita orang punya content kali ni, sebab dia first episode, kita orang nak buat kelainan sikit. Kita nak buat travel vlog. Tapi macam kalau travel vlog tu macam klise. Kita nak buat borak-borak, macam panggil panel host ke apa semua benda tu, macam alah, tak adalah kelainan kan. So kita try something new. Okay, malam ni kita just enjoy jalan daripada Bangi ke Kuala Lumpur. Tapi dia tak lalu jalan highway, kita lalu jalan dalam. Apa yang best? Taklah best, dia bukan best. Dia cuma rasa macam, kalau bagi Nazim lah kan, kalau kita pergi menelusuri jalan-jalan dalam dekat Lembah Kelang ni, yang seronoknya sebab kita tak tahu tau apa yang kita akan jumpa. Dia macam kadang-kadang tiba-tiba kan, dekat sini. Dia macam, loh, selama ni aku lalu jalan pusing-pusing apa semua, bapaklah jauh, lepas tu rupanya dekat je. Macam gitulah. Kadang-kadang ada persoalan macam tu lah kan? Kita yang selalu mungkin yang pertama kali kita travel di sekitar Lembah Kelang jadi anda akan rasa pengalaman macam tu. So sekarang ni kita berada di kawasan perindustrian dekat Bangi. Kalau korang nampak ni, sebelah sini ni ada kilang. Tadi tu ada kilang Etika. Etika yang air tu, bukan Etika Insurans. Itu kalau ejen insurans ada kilang, itu korang faham-faham sendirilah dia kilang buat apa. Tapi not sponsored by not sponsored by apa-apa Etika ke apa, tak ada sponsor Ini memang sendiri-sendiri punya. Kalau kita buat pun kita akan review dari kita sendirilah. Ya, betul. Baik, lepas tu macam kalau kat sini, kalau korang perasan lah kan, jalan ni kalau korang perasan, dia daripada tepi highway, korang akan nampak kilang Sony. Kalau korang perasan, korang nampak kilang Sony, kilang apa, Denso. Inilah jalan dia. Dia lalu, dia nak mengalir ke Sungai Merap. Ni. So nanti masuk ke kiri ni. Alright. Okay, kalau tengok sana, tu kilang Sony. Dia tulis situ Sony, S-O-N-Y. Itu Yes. kilang elektronik lah. Kilang Sony. Padahal kalau tak kenal tu tak tahulah nak cakap apa Kalau korang tak tahu Sony, korang jangan mengakulah korang pernah main PlayStation. Itulah. So ini jalan yang menghala ke Sungai Merap. Jadi tadi tu kita daripada Bangi, daripada Gateway. Kita daripada Gateway tadi, kita makan makan kita punya dinner dulu apa semua, supper sekali apa semua. Dah settle. So kita nak bergerak ke Kuala Lumpur. Sebelum ni kita letak Borak Santai Live Talk Show. Live tu sebab kita buat secara langsung. Tapi sekarang kita mungkin perkataan live tu masih ada, tapi ejaannya berbeza.
Mungkin dia boleh masuk live, L-I-F-E, sebab dia borak santai tentang kehidupan. Borak santai live talk show. So kita bukannya nak borak pasal benda yang alah, hari-hari kita rasa macam nak dengar input-input yang okey lah, benda-benda heavy kan hari-hari. Tapi kadang-kadang kita nak santai juga, betul tak? Betul. So kita pun kadang-kadang kalau rasa macam ada teguran-teguran kat TikTok ke apa, macam alah, ada ustazah ke ustaz ke yang tegur-tegur apa semua kan, lepas tu terus makan dalam, rasa geram apa semua kan. So benda betul, cumanya kadang-kadang kita waktu tu tengah rasa penat, balik daripada kerja, kita timing tak rasa kena lah. timing tak kena, lepas tu stres tengah belajar ke apa kan. So kita rasa macam stres lah aku dengar. Kau ingat kau betul sangat ke? Kau ingat kau maksum? Kau dah jamin syurga ke? Hashtag netizen cakap. Bukan aku cakap. Bukan kita cakap. Kita host je. So benda-benda macam tu lah. Jadinya mungkin borak santai live ni kita boleh adaptasikan dengan cara yang macam okey, kita borak-borak dengan santai apa semua. Tapi kita adalah juga selit-selitkan beberapa perkara yang insya-Allah kalau baik boleh guna untuk korang punya kehidupan. Kalau tak baik, korang boleh tolak tepi, bagi tahu dekat kita orang ke sebagai feedback. So kita orang boleh improve. Improve kau, bukan improve. Sekarang ni kita dah sampai dekat Sungai Merap. Kat mana sungai dia aku tak tahu, aku jangan tanya. Sebab aku tak nampak dia punya sungai kat mana. Tapi jalan dia ni macam sungai. Okay, untuk pengetahuan korang juga, jalan Sungai Merap ni dia menghubungkan daripada Bangi ke Putrajaya. Dia boleh akses terus ke Putrajaya. Maknanya kalau korang nak lalu kalau korang nak pergi Putrajaya, kau tak payah lalu tol pun. Boleh lalu dalam ni. Ya, betul. So apa nama tu, ni pun jadi orang kata satu jalan utama lah untuk orang yang memang duduk di Bangi bekerja di Putrajaya, ataupun duduk di Putrajaya bekerja di Bangi. So memang ini laluan utama yang diorang gunakan, dan inilah dia laluan yang sentiasa jam 24 jam. Taklah 24 jam. So malam ni pun korang tengoklah kosong kan. Biasanya peak hour Waktu peak hour tu memang teruk. Memang jam macam gini Satu tangan je. Macam ni. Macam gitu lah. So untuk pengetahuan korang, inilah dia jalan yang menghubungkan. So kalau korang rasa macam nak kena lalu highway lah apa semua kan, tak, sebenarnya tak payah pun. Nak lalu highway tu boleh, semuanya macam dia rugilah, jauh kot, nak pusing kan. Tapi it depends juga. Kalau orang tu memang kadang highway lagi cepat daripada ikut jalan lama kan. Sebab ramai yang ikut jalan lama bila dah congested kan, dia jadi macam alamak. Betul. Betul lah. Itu pun boleh jadi satu reason jugalah. It depends lah. Yes. So kalau untuk bila korang lalu kat sini, korang boleh pergi Putrajaya satu, and korang boleh pergi ke arah Cyberjaya juga. Maknanya korang kerja Putrajaya dululah, baru korang pergi jumpa Cyberjaya. Sebab Cyber kat sebelah sana sikit. Macam itu lah. Dia dekat je, dalam 10-15 minit sampai dah. Betul, dia dekat je. Sebab kalau ikutkan, kalau nak pergi Cyberjaya, dia laluan lain. Dia tak lalu Sungai Merap ni. Dia memang direct terus sampai Cyberjaya. Kalau nak pergi Putrajaya, memang lalu Sungai Merap ni. Itulah. Inilah dia sempang yang menemukan Putrajaya dengan Bangi. So kalau korang belok kiri ni, korang akan jumpa Inspan, Institute benda tah Inspan. Nanti kita tulis. Nanti kita tulis lah Inspan tu apa. Sorry guys. Okay, so kalau korang masuk dalam ni, nanti korang jumpa Inspan. Korang jumpa Inspan tu maknanya korang dah masuk lah tu. Dah sampai lah tu Putrajaya. Dekat sangat dah. Dah tak lama lah. Itulah. Kejap dah sampai tu. So kalau korang tengok, kita nak menghala ke Kuala Lumpur. Bila terus ni kita akan menghala ke Kuala Lumpur. Tapi korang tengok dia akan keluar kat mana. Sebab it's quite surprising jugalah to know yang terus ni boleh menghala ke KL. Sebab dulu aku pun tak tahu. Hari ni kita nak bawa Daniel pergi
lalu. Dan bawa anda semua. Bawa anda semua lalu ke sini kan. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Yang tahu boleh komen kat bawah, bagi tahu mungkin ada kisah-kisah yang menarik ke. Kita nak ada kisah. Ya, betul. Mungkin ada kisah-kisah yang menarik ke dekat jalan-jalan ni. Boleh dikongsikan. Yes. Tapi kalau yang tak tahu, mungkin korang boleh take note. Nak tahu kalau nak lalu sini kan, boleh. Orang kata korang boleh jimat tol satu. Lagi satu korang tak payah nak hadap jam dekat tol Sungai Besi tu. Itu dia. Sebab satu masalah juga kalau tol Sungai Besi pada jam 4-5 petang. Sebab waktu tu orang balik kerja. Betul. Dan lagi satu ada orang dia duduk Seremban, tapi dia kerja kat KL. Betul. Jadi jalan itu sebenarnya dia menjadi satu apa orang kata, jadi jalan utama, laluan jalanan mereka. So bila ramai yang macam tu duduk kat Seremban, contohlah duduk kat Seremban tapi kerja kat KL, dia macam tu lah. Bila ramai dah jadi kumpul, dia semua bergerak dalam satu tempat yang bergerak waktu yang sama. Jadinya dia ada bottleneck lah kat situ. Jadi dia ada sekatan yang mana daripada banyak jadi kecil kan. Macam itulah. So sebab betul lah, macam kawan-kawan aku pun ada je yang memang duduk Seremban, yang kerja dekat KL. Ada yang duduk Seremban kerja kat cyber. Dia orang kata memang Seremban ada nilai pun ada juga. Dia kata memang kalau macam yang duduk nilai kan, kata kalau kau keluar lambat 1 minit pun kau akan sangkut. 1 minit tau dia punya beza. Bukan 5 minit, bukan 10 minit, 1 minit. 1 minit pun kau boleh sangkut. So setiap detik, setiap saat yang ada untuk setiap orang yang bekerja dekat KL ni adalah sangat-sangat berharga. Macam tu lah. Unless kalau korang ada flexi hour. Kalau office korang ada flexi hour, korang boleh masuk pukul 10 ke, balik pukul berapa kan, ikut flexi hour. Itu korang tak payah nak risau lah. Okay, ini Public Bank punya training center. Ini CIMB Bank punya training center. Depan tu nanti Maybank punya training center. So sini semua memang accounting punya accounting perbankan punya ni lah, training center lah. So kalau korang nak tahu, ini Unit 10. Okay, tu Masjid Unit 10. Macam kisah lah dengan Masjid Unit 10 ni. So kita menghala ke arah Kuala Lumpur. So kalau ke kiri ni kita boleh ke Putrajaya lagi. Kalau ke bawah tu kita akan ke Unit 10. Kalau ke atas kita akan naik ke bulan. Bukan Itu Yapen tu. Itu lain. Lain cerita. Baik. Okay. So ini ialah jalan yang menghala ke Kuala Lumpur. Jadi jangan, kalau kita masuk ke kiri, kita akan masuk ke Plus. Sebenarnya kita akan exit lah. Dia akan masuk ke exit UPM. If I'm not mistaken, it's UPM lah. UPM punya exit. So kalau sini terus je, terus korang akan terus. Tak, UPM depan. UPM depan. Ni kalau terus korang tengok sini lah, keluar kat mana. Aku punya geografi taklah betul sangat. So nama placing tempat-tempat ni, macam nama-nama tempat ni, mungkin ada yang aku cakap betul, mungkin ada yang aku cakap ni salah. So tapi aku guna nama tempat yang memang familiar lah. Senang cerita, kalau nama tempat tu dengan tempat tu nampak familiar. Nama contoh Serdang. Kalau UPM kat Serdang kan, aku panggil lah Serdang. Gitulah. So kalau ada benda yang aku salah, maybe korang boleh betulkan. Betulkan je. Betul. Kita berada di Jalan Sungai Besi nampak persimpangan UPM ni. Anda boleh terus keluar ke UPM lah, Serdang, Seri Kembangan, semua kat situ lah. Dan sekarang kita ke Sungai Besi, Jalan Sungai Besi. But kita tak ikut plus. Kita tak ikut plus, kita ikut minus. Ya, nak multiple ataupun division pun boleh. Multiple division boleh ke Kisah dia hari tu,
macam mana aku boleh jumpa jalan ni. Time tu aku kat Bangi. Aku lepak dengan member aku lah dekat sebuah universiti di Bangi. So tengah lepak-lepak kat sana kan, apa semua, kita orang rasa macam jomlah keluar jap jalan-jalan apa semua kan. Macam okey boleh lah, jom lah keluar. So kita pun keluar. Macam keluar pasal macam pusing Bandar Bangi, pusing dekat sampai Kajang apa semua kan. Pusing lepas tu kata okey lah, pusing balik, kata nak makan McD. So kita reverse lah balik pergi McD Bandar Baru Bangi. Lebuh Raya Sungai Besi. Ni Lebuh Raya Sungai Besi. Tapi bukan betul lah. Ya. Tapi cuma just highway je lah. Yes, kita tak ada tol. Kita tak akan guna tol. Sebab ada orang janji nak mansuh tol. Siapa lah tu? Tapi tak mansuh pun. Aku tak nak sebut. Okay. Biarkan audience bertanya dan berfikir sendiri dan menilai kan. Menilai. Okay, so back to cerita tadi. Kita orang dah pergi drive thru McD apa semua. Lepas tu kita macam okay lah, jom jalan sampai Sungai Merak apa semua pula kan, sampai Putrajaya ke apa. So kita orang pusing terus. Pasal sampai kat Sempang tadi tu, kita tak jadi nak belok. Kita macam what if kita gerak depan je terus, ke mana kita pergi? So macam jom lah. Pasal time tu dah pukul 1 lebih, pukul 2. Pasal tengok minyak banyak lagi, ada lagi dalam 3/4 tank. So kita macam okey lah, tak risau lah kalau nak pergi mana pun kan. Jalan lah. Kita jalan, jumpalah jalan ni. Sebelah ni plus Sebelah ni plus. Ya. So kalau korang tengok sini plus, inilah dia. Ada signboard Kuil. Yes. Ni pengguna-pengguna yang menggunakan tol, pengguna-pengguna kaya. Mereka-mereka yang kaya dia lalu plus bayar tol. Kita tak bayar tol. Kita marhain. Jimatlah semampu yang boleh. Tapi jangan sampai menekan diri, menyeksa diri. Tu janganlah. Kita nak berjimat, boleh, tak apa. Bagus pun bagus. Sebab kita nak berjimat, supaya kita tak boros, tak membazir. Sebab membazir tu kan amalan syaitan. Tak elok lah kan. Okay, so kalau korang tengok, ini adalah stesen KTM Serdang. Tu sana tu. Ni lah. Ni. Okay, ni stesen KTM Serdang. Alright. So sini kita nak lalu di bawah. Bawah tapi sebelah kanan. Kau stay kanan. Ni masuk kiri, stay kanan. Sebab kanan, kalau kiri kau masuk base raya nanti. Kiri nanti kau kena, kalau kiri tadi, kita akan masuk base raya. So kau kena bayar tol. Kalau naik atas ni, tak bayar tol. Lagi ikutlah Seri Kembangan lah ni. Yes, tapi Seri Kembangan sebelah kanan. Ni kau masuk sebelah kiri. Okay. Kanan untuk pusing balik ke Seri Kembangan, pergi mines apa semua tu. So ini ke kiri. Stay kanan. Lepas nanti kat depan tu kita akan U-turn. So inilah dia Seri Kembangan. Ni pekan Seri Kembangan lah. Taklah pekan Seri Kembangan, maybe pekan Seri Kembangan mungkin sedang lama kot, tak ingat lah. Tu kita nak menghala ke Kuala Lumpur ni, specifically kita nak menghala ke arah Chowkit lah, lebih kurang macam gitu. Masuk kiri. Jalan ni jalan yang biasalah aku guna kalau aku nak pergi daripada KL, aku nak pergi ke Bangi ke, ataupun aku nak pergi cyber, aku akan lalu jalan ni. Cumanya macam tadi kita daripada Sungai Merap terus jumpa dekat Unit 10. Tapi kalau nak pergi Bangi, daripada dia tak sampai, before Unit 10 tu ada exit ke Cyberjaya. So kalau aku nak pergi Cyberjaya, Putrajaya, aku lalu situ. Sebab aku tak lalu Max. Sebab Max dia punya harga maksimum. So so dia punya harga maksimum. Aku memang tak nak pakai. Aku nak jimat sejimat boleh. So lagi bagi aku lah, lagi baloi kalau aku bayar minyak daripada aku bayar tol. Sebab kalau aku bayar minyak, aku bayar sekali je.
Kalau aku bayar tol, aku nak bayar dua benda. Asing pula tu. So dia macam kalau aku tak travel cukup, kalau aku tak travel cukup, aku tak aku akan bazir minyak. Aku akan bazir tol. Kalau aku dah lah, mampus lah. Aku tak tahu apa aku mengarut. Tapi tadi aku dapat warning bateri persen dah tinggal 20%. So kita tengoklah sampai mana je kita punya perjalanan ni. Yang untuk korang tengok hari ni. So itu kalau korang tengok tol Sungai Besi. Inilah dia jalan yang kalau korang tengok dekat tol Sungai Besi tu kan, korang tengok ada jalan kan, korang rasa macam apalah jalan ni punya situation. Sebab kosong gila. Tak ada kosong macam korang tengok kan, korang mesti geram. Korang macam korang tengah dekat situ, korang rasa macam, ui, aku tengah jam-jam ni, sana tak ada jam pun. Macam mana nak jalan sana siap? Mesti korang rasa macam tu kan. Hari ni lah aku bawa korang lalu sini. Tapi kalau korang dah viralkan jalan ni, tak tahu nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa lah. Aku nak kena tunjuk jalan langit aku. Kita terbang naik ke atas terbang naik ke atas. Kita terbang pun kita dapat lihat ada Kita terbang. Duit terbang ada. Duit terbang itu yang paling obvious sekali. 2020. Oh, mungkin 2020 je kot. 2022 dah tak ada dah. Kita terbang. Itu semua dalam mimpi sahajalah. Mimpi. Okay, mungkin kita boleh cerita sikit pasal Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni best sangat ke? Kuala Lumpur ni best sangat ke? Best tu subjektif tau. Bagi aku lah. Cik best. Mungkin best tu subjektif. Mungkin kita boleh dengar daripada Nazim sekali. Nazim sendiri. Cik, best tu subjektif. Tak, tapi betul lah. Best tu yang subjektif. Sebab bagi aku personally, mana-mana tempat best je. Dia macam okay, contoh lah kan, korang selalu makan nasi dengan ikan goreng. Tiba-tiba satu hari korang makan nasi dengan ayam goreng. So korang rasa macam, ui, sedap ke ayam ni? Korang rasa macam sedap kan? Tapi bila hari-hari korang makan nasi dengan ayam goreng ni, satu hari nanti korang akan rasa macam, oh, aku rasa nak makan ikan pula lah. Aku nak makan ikan balik lah. Sebab korang akan sampai satu masa korang rasa macam, oh, aku dah bosan lah. Macam tu. Dia best tu dekat mana-mana semua tempat best. Mana-mana kita pergi semua best. Seronok. Memang seronok. Tapi dia untuk satu jangka masa yang tertentu. Tak adalah sampai bila benda tempat tu best. Tak adalah macam gitu. Macam gitulah. Bagi aku macam tu. So kalau nak kata macam KL, Kuala Lumpur, Kota Raya, yang orang selalu kata macam, oh, nak cari rezeki pergi Kuala Lumpur, nak pergi ni apa semua kan. Tapi kalau pergi Kuala Lumpur, hati-hati, nanti culture shock lah, apa semua benda lah kan. Aku bukan nak kata apa, Kuala Lumpur memang ada semua benda tu, tapi tempat lain pun ada benda-benda lah tu. Itu dia punya ceritanya. So kalau korang kalau korang rasa macam, oh, kalau masuk bandar-bandar besar macam contoh Shah Alam, KL apa semua kan, nanti rosak lah, apa, jadi culture shock lah, apa, selalu pergi clubbing, minum apa semua. Benda tu terpulang ke atas diri kita masing-masing. So kalau kita decide untuk rosak lah kita. Kalau kita decide untuk ikut jalan yang betul lah kita. Macam itu. Cumanya macam biasalah, godaan-godaan duniawi ni memang ada, memang sentiasa ada. So it's either kita tahu kita nak pilih apa yang betul dengan apa yang salah. Kita tahu nak pilih lah antara yang betul dengan yang salah. Macam gitu. So KL ni dia tempat yang korang boleh buat banyak gila benda baik, ataupun korang boleh dapat banyak gila benda buruk.
Macam itulah. Itu semua bergantung pada diri kita sendiri. Yes, betul. So itu tu pula lah. So kalau korang bukan KL je lah, contohlah bandar-bandar besar untuk setiap negeri. Contoh macam JB, KL, macam Melaka sebab bandar tu je lah bandar dia kan. Itu Jangan marah orang Melaka orang Melaka jangan marah. Tapi itulah korang bandar itu je lah bandar dia. Macam korang punya tempat yang ceruk-ceruk pun taklah jauh sangat. So korang kira macam still satu sebab tu lah panggil Bandaraya Melaka kan. So Melaka bandaraya bersejarah. So kita bangga sebab Melaka diiktiraf oleh UNESCO. Kuala Lumpur kan. Yes. Terminal TBS, UPNM. Ya, betul. So ini jalan ni memang aku pun tak tahu bila nak siap. Kuala Lumpur ni satu benda lagi, dia memang sentiasa tak siap. Kuala Lumpur ni sentiasa tak siap macam mana? Kuala Lumpur ni sentiasa tak siap. Sebab apa tau? Sebab setiap kali satu projek habis, akan ada satu projek baru. Sebelum projek tu dah nak habis, projek baru dah nak mula. So kalau korang tengok, dia macam ni lah, korang tengok kat tepi-tepi ni kan, dia punya barrier-barrier yang mana merah putih ni kan. Ini perhiasan utama yang ada kat KL. Memang kalau korang pergi KL kan, korang nak tahu korang dah sampai KL ke belum, korang nampak banyak barricade apa semua ni, tu sampai KL lah tu maksudnya. Sebab dia memang tak pernah siap. Daripada dulu zaman aku kecil, aku pergi KL sampailah sekarang dah tua bangka duduk dekat KL, aku tengok memang tak pernah siap benda lah ni. Aku pun tak tahulah bila dia nak siap. So jalan pun tak rata, apa semua. Ni dah rata ni, nampaklah ni memang tanda-tanda nak dekat PRU. Dan dekat PRU memang dia jalan memang dia jaga betul-betul. Dia tabur betul-betul. Gula-gula satu. Tak ada gula-gula dah. Dia bagi kilang gula. Tebu, ladang tebu. Dia bagi. Ambil kau. Macam gitulah. So ini kalau korang tengok pintu gerbang ni, okay, korang komen dekat dalam dekat ruang komen, korang nampak bendera apa? Thailand ke France? Thailand ke France? Okay, sebab aku confused. Aku nak kata Thailand macam France, nak kata France macam Thailand. Tapi yang buatkan aku confused, aku kat Malaysia, kenapa ada flag tu? Ke itu flag Kuala Lumpur? Mungkin lah kan, kita tak tahulah. Mungkin tu flag Kuala Lumpur. So untuk korang dekat luar sana yang tengah tengok ni kan, korang boleh lah tengok, boleh lah komen kat bawah kan. Korang komen lah apa-apa sambil dengar ke apa kan. Kita saja je borak-borak lah, bosan-bosan. Orang kata first episode kan, kita nak warm up dulu. Macam nak bagi korang bagi content heavy kan nanti kan. Korang yang pening kepala. Kita orang pun pening kepala nanti kan. Sekarang ni kita dah nak bertemu dengan Fog daripada Max dekat area Kuchai Lama. Sebab kalau daripada Max, korang akan exit Kuchai Lama. Korang akan exit Kuchai Lama dan korang akan jumpa dekat area-area sini lah, daripada depan ni sikit kan. Ni dekat depan situ. So kita kalau korang daripada Putrajaya, Cyberjaya, korang lalu Max, ni korang akan turun daripada sini, atas ni atas sini Lepas tu korang akan jumpa segala bapak mak nenek punya jam kat sini Kat sini memanglah, inilah dia raja jam. Pukul berapa lah kau pergi, macam pukul 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aku tak tahulah pukul berapa dia nak kosong. Mungkin dalam pukul 8, 9 baru kosong kot. Macam tu lah. Macam sekarang pun tengok dah tak apa-apa, banyak sangat orang, kosong sikit apa semua kan. Kita nampak lah. So kita nampak. Yes, itulah dia. Apa nama tu, Menara Kuala Lumpur dengan Merdeka 118. Merdeka 118. 118 berkembang Petronas dan juga mana TRX.
TRX somewhere dekat ada situ pun. Maybe lah. TRX sila bersinar. TRX sila bersinar. Okay, tak ada. Mungkin kita boleh selitkan sikit teknologi dengan TRX. Sure, okay. So, berkenaan TRX, apa exciting news yang kita boleh share? Okay, dia sebenarnya TRX 118 TRX Exchange dipanggil kan. Dia dikabarkan bahawa Apple Store bakal masuk ke Malaysia pada berkemungkinan pada hujung tahun ni lah. Tapi setakat mana yang kita terima, kita boleh lihat bahawa ada satu satu posting viral screenshot SMS yang daripada satu bank yang mengatakan Apple Pay dah boleh guna. Yes. Tapi pada waktu ketika itu Apple Pay masih lagi dalam masa percubaan. Sebab nak tengok apa mungkin ada flaw ataupun mungkin ada bugs yang perlu dilihat oleh developer untuk memastikan kelancaran penggunaan Apple Pay di Malaysia. Yes, lepas ni keluar bawa phone je. Bawa pakai Apple Watch saja. Okay, saya tak ada Apple Watch. Mungkin pada pengguna Apple Watch amat beruntung lah. Sekiranya Apple Pay masuk Malaysia, esok aku beli Apple Watch. Kalau Apple Pay ada, esok aku beli Apple Watch. it depends on you lah. Betul. You all yang mendengar Okay, gang. So kita kini berada dah masuk ke Kuala Lumpur. Tadi pun dah masuk Kuala Lumpur lah. Sini dah masuk dah. Ini dah memang dah Kuala Lumpur lah. Apa nama tu, kita nak menghala ke arah Parlimen. Kita nak menghala ke arah Parlimen, Istana Negara, macam gitulah. So dia pergi lalu Bukit Tungku ke tak? Aku rasa macam boleh. Kalau lalu Bukit Tungku, ke tak payah lalu PLTC. Kalau lalu PLTC, tak lalu Bukit Tungku. Cuma Bukit Tungku tu jalan dia ni sikit lah. Dia macam macam persis dia gitu. Ular kena palu. Betul lah. Macam ni. Okay. So tadi kita menghala ke arah istana, jalan istana. So tadi Daniel dah beritahu kita mungkin akan dapat teknologi yang dah lama kita tunggu, Apple Pay untuk masuk dalam Malaysia. So sekian lamanya kita tunggu, alhamdulillah lah, insyaAllah kita akan mungkin ada sinar. Mungkin ada sinar lah. Dia mungkin akan datang lah. Mungkin sinar bukan berita harian, mungkin bukan utusan, tapi sinar. Sekali lagi, not sponsored by Sinar. Okay. So benda-benda macam tu, dia perkara yang orang kata Dia bukanlah benda yang necessary. I mean like, bukan satu necessity yang memang kalau tak ada Apple Pay susah siap. Tak. Dia kalau ada lagi mudah. Cumanya kita macam kita nak bergerak ke arah negara yang maju. Tapinya kita antara feature-features yang negara maju ada, kita tak ada. Payahlah juga kan. Tapi kalau kita nak comparekan benda macam tu, US pun baru tahu nak buat parking sistem macam kita. Noob. So apa nama tu, mungkin ada kekangan-kekangan yang tertentu yang menyebabkan beberapa negara tak dapat mencapai certain teknologi yang ada. Certain tak dapat menikmati certain teknologi yang ada. Okay, itu Hotel Scott, bukan Scotland. Okay, boleh nampak hotel-hotel ataupun bangunan-bangunan yang tersohor Betul. Syarikat besar boleh lihat. Inilah
bagaimana rupa Kuala Lumpur pada waktu malam. Sekarang pada jam 11.45 11.41. Inilah dia punya keadaan kita bawakan kepada anda. Okey, macam mana rupa dia. Okey, Kuala Lumpur ni kita nak cakap macam mana sebab dia adalah satu bandaraya yang boleh dikatakan antara yang terkenal juga di seluruh dunia. Okey, dan mendapat perhatian daripada pelancong-pelancong luar terutamanya. Jadi kita sebagai mungkin warga Kuala Lumpur lah pada yang para pendengar, para penonton yang bukan berasal daripada Kuala Lumpur, kami lah minta maaf kita tujukan kepada anda yang mungkin berasal daripada Kuala Lumpur. Apa kata anda pada komen? Bagaimana kita nak buat Kuala Lumpur ni menjadi satu bandar yang boleh orang kata harmoni. Sebab kalau kita tengok kadang kita nampak KL ni sebenarnya indah, tapi ada benda di sebaliknya. Mungkin Nazim boleh ulas ni. Dia sebenarnya kalau kita nak cakap pasal, yelah, setiap yang baik ada buruknya. Ya, betul. Setiap yang buruk ada baiknya. So samalah, dia bila kita menuju kepada sesuatu kemajuan, contohnya macam bandar-bandar kan, kita kemajuan di bandar. So kita akan menghadapi satu masalah dari segi memajukan keseluruhan seluruh aspek lah. So maknanya contoh, kita dah maju, kita majukan tempat ni, kita letak contoh bangunan-bangunan yang kita buat macam skyscrapers yang ada, kita sewakan apa semua, kita tarik investors masuk, pelabur-pelabur luar, pelabur-pelabur asing apa semua kan, untuk datang melabur di Malaysia. So diorang yang datang ni adalah golongan-golongan yang berada di atas T20. Okay. Tapi apa yang berlaku kepada masyarakat B40? Maknanya diorang nak kena buat apa? So ada beberapa impak yang mana kesan daripada kemajuan yang ada ni, dia tak memberi keseluruhan dia tak memberi peluang yang baik secara keseluruhan. Contoh kita ambil, kita tengok kita punya isu gaji yang ada dekat gaji minimum yang diletakkan di Malaysia ni masih lagi di paras yang rendah. Dan untuk kita punya kos sara hidup berada di Kuala Lumpur, even kita makan nasi lemak pun RM5. Kalau dulu nasi lemak bau berapa? 70 sen kan, RM1. Kalau letak telur RM1. Sekarang nasi lemak pun dah RM5. So roti canai RM1.20. Kalau dulu kita boleh dapat baru 70 sen, 50 sen pun boleh dapat. So perkara-perkara sebegitu, kos sara hidup yang ada tu, dia menjadikan satu peningkatan kos sara hidup tu menjadi kesan kepada masyarakat yang ada. So bila masyarakat yang ada ni, contohnya macam B40, M40 yang M40 yang belah bawah, dia ada lower dengan apa. So lower M40 dia lagi terkesan sebab macam B40 banyak bantuan-bantuan yang dapat diberikan, kerajaan bagi apa semua. So untuk M40, banyak daripada mereka tak menerima sebarang bantuan. So itu menjadi masalah lah. Apa yang baik dan buruknya, baik sebab dia membantu pertumbuhan ekonomi negara. Cumanya yang buruknya dari segi sosial, hasil daripada keadaan yang menekan, situasi yang tak berapa sihat
untuk keadaan mental seorang anak, keluarga. So dia menghasilkan satu environment yang berbeza, yang kita kalau boleh tak nak ada. Itulah terhasilnya gejala-gejala sosial yang mana menjadi satu perkara yang sangat merisaukan lah, membimbangkan, meruncingkan setiap masyarakat dalam Malaysia ni. Macam itulah. So dia bukannya berlaku dekat Kuala Lumpur je, dekat bandar-bandar yang besar, tempat lain pun sama juga. So kita pun dah nak sampai. Tadi tu kita lalu dalam daripada kita ada nampak parlimen apa semua kan. So kita ada borak apa semua tadi. So itulah, mungkin inilah penghujung untuk episod kali ini. InsyaAllah selepas ni kita akan berjumpa lagi bersua muka. Mungkin kita akan bawa topik yang lain, yang lebih seronok dan cara yang berbeza mungkin. Okey, demikian kita punya sesi episod pertama. Kita kira sebagai introduction untuk Borak Santai Live Season 2. Mana semoga anda dapat something lah daripada perkongsian ni, walaupun nampak macam berapura marhaban ya. Sebab kita pun sebenarnya dah lama juga break daripada season 1 hari tu kan, sebab banyak komitmen lain semua. Jadinya kepada anda yang setia bersama kami ucapkan terima kasih kepada anda atas sokongan anda kepada kami ya. Tanpa anda kami mungkin tak dapatlah untuk berkongsi lagi kepada anda. Sebab mungkin anda rasa macam malas nak dengar ke apa kan. Tapi sebenarnya bila anda dengar betul-betul, anda luangkan masa anda yang memang panjang, memang free anda boleh dapat something sebenarnya. Lagi-lagi sekarang dengan season 2 kita dah buat kelainan sedikit, dengan kita dah boleh bergerak ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Jadi kita bawakan kepada anda untuk bersiaran di luar studio. Di luar studio seperti season 1 yang kita mungkin hanya boleh dapat dibuat dengan melalui video call saja. Okay. So untuk korang di luar sana, jangan lupa saksikan kita punya episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.